Hai, hari ini kita akan belajar bab 10 kelestarian alam sekitar. Kita akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya, pemeliharaan dan pemulihan ekosistem, amalan dalam melestarikan alam sekitar dan teknologi hijau. Tapi sebelum itu, kita akan bincangkan dulu praktis formatif 10.1 tentang ancaman alam sekitar. Okay, ada 4 soalan yang senang. 4 soalan yang senang. Tengok praktis formatif 10.1. Soalan yang pertama. Okey, soalan pertama tentang 3 aktiviti manusia yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Okey, so 3 aktiviti, ada banyak aktiviti, lebih daripada 3, tapi kamu boleh nyatakan mana-mana 3 yang kita belajar dalam subtopik 10.1. Okey, penyahutanan, pembakaran terbuka, aktiviti penternakan, pelombongan, pertanian, pembakaran dan sebagainya. Okay, aktiviti manusia yang memberikan, yang menyumbangkan karbon dioksida, gas rumah hijau negatif kepada alam sekitar. Soalan nombor 2. Bagaimanakah aktiviti pertanian? Pertanian, spesifik pertanian dapat menyebabkan kematian tumbuhan akuatik? Jelaskan. Okay, soalan ini kamu perlukan penjelasan, jadi dia panjang sikit jawapan dia. Okay, aktiviti pertanian akan menyebabkan penggunaan baja nitrat dan fosfat yang menyebabkan fenomena eutrofikasi. Okay, ini adalah jawapan kamu dan kamu perlu jelaskan. Penjelasan dia di bahagian belakang. Pertumbuhan alga akan menjadi pesat sehingga menutup permukaan air dan kadar fotosintesis dalam kolam menjadi rendah. Kandungan gas oksigen terlarut di dalam air menjadi rendah. Tumbuhan akuatik mengalami kekurangan gas oksigen dan akhirnya mati. So ini semua adalah teknik menjawab soalan yang kamu perlu belajar, di mana setiap satu step-step ini yang sebab kesan kepada berlakunya eutrofikasi ini perlu kamu jelaskan step by step. Setiap satu ayat itu ada markah. Okay, pelajar selalu cenderung untuk jawab direct to the point. Dia bagi tahu terus, dia kasih tahu sebab tumbuhan akuatik mati sebab kurang gas oksigen dan mati. Begitu sahaja. Tapi kamu perlu bagi tahu eutrofikasi ini menyebabkan apa. Okay, prosesnya. Soalan nombor 3. Soalan di buku teks kamu yang ada brand berwarna pink color ni, maksudnya soalan yang ada sikit higher order thinking skill, di mana kamu perlu jawab, kamu perlu fikirlah sebelum jawab, membina, membuat struktur jawapan kamu. Bagaimanakah peningkatan kepekatan gas rumah hijau menyumbang kepada peningkatan suhu bumi? Okay. So, jawapan kamu boleh buat begini. Peningkatan aktiviti manusia seperti pembakaran bahan api fosil meningkatkan pembebasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Gas ini boleh merangkap haba di atmosfera yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Okay. 4. Soalan keempat, wajarkah kepentingan mengekalkan sungai sebagai satu habitat dalam sebuah ekosistem? So dia emphasize, kamu perlu jawab kepentingan mengekalkan sungai sebagai satu habitat kepada sesebuah ekosistem. Dengan adanya habitat, hidupan akuatik dapat membiak. Haiwan akuatik seperti ikan, udang merupakan sumber protein utama. Sungai dapat membuka peluang pekerjaan kepada nelayan untuk menambahkan sumber pendapatan. Okay, so ini di sini ada dua lah dia punya wajaran, dia kepentingan. Satu, membekalkan sumber makanan berprotein. Satu lagi, memberikan peluang pekerjaan, membuka peluang pekerjaan kepada nelayan. So, sekarang cikgu masuk kepada 10.2, subtopik 10.2 tentang pemeliharaan dan pemulihan ekosistem. Walaupun kamu telah menonton video yang cikgu share kemarin, tapi cikgu tetap membebel sikit. Kita bincangkan dulu subtopik ini. So, dalam subtopik ini kita belajar tentang pemeliharaan dan pemulihan ekosistem. Okay, disebabkan aktiviti manusia sentiasa memberikan kesan negatif kepada alam sekitar, maka langkah-langkah pemeliharaan dan pemulihan ekosistem perlu diambil berat untuk memastikan pembangunan yang mampan. Apa itu pembangunan yang mampan? Okay, kita mesti tengok satu-satu dulu. Pemeliharaan ekosistem, merupakan usaha untuk melindungi komponen-komponen
dalam suatu ekosistem supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. Kita memelihara ekosistem. Okey, contohnya kita boleh wartakan hutan simpanan. Sebagai contoh, hutan simpanan. Ini adalah langkah pemeliharaan ekosistem untuk kekalkan keindahan semula jadi flora dan fauna. So, hutan simpanan ini dia dilindungi daripada sebarang aktiviti pembangunan. Kawasan itu tidak boleh ada aktiviti pembangunan. Jadi, 90% daripada bahagian atas hutan simpanan ini belum diterokai. Okey, dan menjadi tempat penyelidikan botani-botania. Pemeliharaan ekosistem, semua ini lain kan? Lain. Okey, so kita tengok pemeliharaan ekosistem ialah apa. Pemeliharaan ekosistem ialah usaha membaik pulih. Okey, membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan semua sumber lain yang telah digunakan, yang kita telah gunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Kita ganti balik maksudnya. Kita membaik pulihkan sumber yang telah kita ambil supaya tidak akan pupus. Strategi pemeliharaan ialah komponen-komponen ekosistem yang terancang untuk memastikan komponen-komponen ekosistem yang terancang ini dapat diselamatkan dan elakkan daripada pupus. Okey, elakkan sumber-sumber itu habis. Itu pemeliharaan. Ada dua jenis strategi pemeliharaan. Okey, pemeliharaan. Tadi pemeliharaan tu senang kamu ingat hutan simpanan. So pemeliharaan, apa yang kamu ingat, kamu perlu ingat pemeliharaan dua jenis ini, iaitu in situ dan pemeliharaan ex situ. Okay, apa maksud dia? Pemeliharaan in situ ni maksudnya mengekalkan spesies hidupan liar di habitat asalnya seperti taman negara dan taman laut. Maksudnya mereka masih kekal di habitat masing-masing spesies hidupan liar itu. Ex situ, ex luar, luar. Okey. In dalam, ex luar. Ex situ ini maksudnya memelihara spesies hidupan liar di luar habitat asalnya. Okey, dia dikeluarkan ke tempat yang selamat seperti zoo dan taman botani kalau untuk tumbuhan. Okey, in situ dan ex situ. Okey, tidak susah untuk kamu ingat. Kamu ingat in, dalam, ex, luar. Okey, ikut habitat dia. Sama ada spesies itu dikekalkan dalam habitat asalnya ataupun di luar habitat asalnya. Pemulihan. Okey, so yang ketiga ni, pemulihan. Pemulihan ekosistem adalah usaha-usaha bagi memperbaharui dan memulihkan ekosistem semula jadi yang telah merosot, rosak ataupun musnah akibat aktiviti manusia. So, ini melibatkan penanaman semula hutan dan penanaman tanaman tutup bumi. Okey, ini adalah untuk memastikan kesinambungan sumber alam. Okey, cukup untuk generasi yang akan datang. So, pemulihan. Okay, subtopik 10.2 itu saja dalam subtopik 10.2. So, sekarang kita cuba jawab satu soalan objektif yang berkenaan dengan subtopik 10.2. Satu soalan sahaja. Okay, kita tengok soalan ke-7 ni. Raja berikut menunjukkan beberapa kaedah yang digunakan untuk memastikan kemandirian spesies organisma. Zoo, taman botani, bank biji benih. Apakah jenis pendekatan yang ditunjukkan? Ada pelajar yang ingin cuba? Boleh buka mic dan bagi cikgu jawapan. A, B, C, D. B, cikgu. Cikgu. Ya. Jawapan dia? B ke jawapan dia? B, boy. Okey, mari kita tengok. Okey, pemeliharaan ex situ. Sebab spesies itu telah dikeluarkan daripada habitat asalnya untuk dijaga, diberi perlindungan. Alright.
So itu untuk 10.2. Mari kita tengok praktis formatif 10.2. Okay. Praktis formatif 10.2 ada 3 soalan sahaja. Nombor 1, ini tahap penguasaan yang rendah lah, 1A, untuk kamu nyatakan maksud bagi ABC. Alright, A ialah pemeliharaan ekosistem. B, pemeliharaan ekosistem, pemulihan ekosistem. Masing-masing ada maksud berlainan. So ini kamu boleh dapat jawapan daripada buku teks dengan senang. Itu A, pemeliharaan ekosistem merupakan usaha melindungi komponen-komponen dalam suatu ekosistem supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. B, pemeliharaan ekosistem bermaksud usaha membaik pulih sumber-sumber alam sekitar yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. C, pemulihan bermaksud usaha-usaha untuk memperbaharui dan memulihkan ekosistem semula jadi yang telah merosot, rosak ataupun musnah akibat aktiviti manusia. Soalan nombor 2 adalah soalan yang menguji sama ada kamu dapat membezakan pemeliharaan in situ dan juga ex situ. Jadi kamu bagilah contoh tempat. Jadi in situ ialah taman negara di mana spesies-spesies telah dikekalkan di habitat asal mereka tanpa digerakkan ke tempat lain. Okey, dan taman negara itu jadi tempat yang tempat pemeliharaan lah. Okey, B, ex situ, spesies dikeluarkan daripada habitat dia. Jadi zoo ataupun taman botani pun boleh juga ya. So nombor 3. Okey, satu kawasan lereng bukit akan dimajukan sebagai kawasan perumahan. Sebagai pemaju perumahan, okey, kamu dalam kamu sebagai watak pemaju perumahan, cadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemulihan ekosistem di kawasan tersebut yang kamu akan jalankan. Okey, terangkan cadangan tersebut. Jadi ada 2 bahagian. Soalan ini juga ada 2 bahagian. Jadi cadangan dan juga terangkan cadangan itu. So kamu boleh buat jawapan kamu begini. Cadangan langkah pemeliharaan dan pemeliharaan. Cadangan 1, 2, 3. Boleh jawab dalam point form. Okey, jawab cadangan 1, kawasan perumahan dibina jauh dari tebing bukit. Okey, ini memastikan keselamatan penduduk dan juga rumah. Cadangan 2, menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang agar akar pokok dapat mencengkam tanah untuk untuk kekalkan kestabilan tebing bukit dan elakkan tanah runtuh berlaku. Right? So, semua cadangan ada 2 bahagian, 1 cadangan dan penjelasan kepada cadangan itu. Nombor 3, menanam rumput menutup bumi. Okay, ini pun satu tindakan yang dapat elakkan hujan lebat yang boleh menyebabkan hakisan tanah. Aliran air hujan membawa tanah dan lumpur sehingga dapat menyebabkan banjir lumpur. So, ini cadangan dan juga wajaran ataupun penerangan kepada cadangan tersebut. Alright. So, juga akan masuk 10.2, amalan dalam melestarikan alam sekitar. Okay, subtopik 10.3, amalan dalam melestarikan alam sekitar. Amalan yang menyumbang kelestarian alam sekitar. Okey, amalan-amalan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi adalah mencukupi buat masa kini dan juga cukup untuk masa hadapan bagi manfaatkan semua jenis kehidupan di bumi, bukan sahaja untuk manusia tapi sesuai untuk flora dan fauna yang lain. Amalan dalam melestarikan alam sekitar. Okay, amalan tersebut berkaitan dengan langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam, melindungi kapasiti ekosistem, mengekalkan pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia ataupun menjejaskan kualiti kehidupan.
dijalankan. So semua ini adalah tujuan kenapa amalan-amalan ini perlu dijalankan. So amalan yang menyumbang kepada kelestarian alam. So kamu boleh nampak di buku teks kamu ada satu chart yang cantik di muka surat 214 hingga 215. So itu semuanya. Jika kamu belum lagi baca buku teks, so kita boleh baca sekarang. Sekarang sama-sama cikgu di slide. So first, pengangkutan mesra alam. Ini adalah amalan yang menyumbang kepada kelestarian alam. Okay, selain itu, penjimatan penggunaan tenaga, konsep 5R, penggunaan tenaga alternatif yang boleh diperbaharui, pengurusan sisa domestik dan toksik, kawalan biologi, penjimatan penggunaan air. So ini dia, semua adalah amalan yang boleh menyumbangkan kepada kelestarian alam. Okay, mungkin kamu sendiri di rumah, kamu pun belum lagi mencapai semua ini. Okay, termasuk cikgu pun belum lagi dapat merealisasikan semua ini. Tapi kita boleh lakukan, usahakan sebaik yang mungkin. Okay, cuba. First, pengangkutan mesra alam. Macam mana kita mau capaikan amalan-amalan ini ya? First, okay, pengangkutan mesra alam seperti basikal, kenderaan berkuasa hybrid dan juga elektrik. Okay, seperti yang ditunjukkan dalam raja. Kita boleh mengamalkan amalan berkongsi kereta. Okay, berkongsi kereta. Kebanyakan daripada kamu ada jugalah mengamalkan ini apabila kamu menaiki bas sekolah ataupun bas pergi sekolah dan sebagainya. Okey. Pengangkutan mesra alam ini cikgu boleh galakkan kamu amalkan, okey, tapi bukan di jalan raya yang besar-besar lah kan, bukan sampai luar, mungkin di taman perumahan sendiri, okey, basikal ini ya. Okay. Yang ketiga, ini penggunaan kenderaan awam seperti bas, komuter, monorail, transit aliran ringan, LRT, perkhidmatan tren elektrik, ETS dan KLIA Express, KLIA Transit. Ini lebih kepada di Semenanjung lah, banyak kita nampak kenderaan awam seperti begini. Tapi di sini kurang sikit lah. Alright. So ini semua adalah pengangkutan yang mesra alam. Supaya kita boleh kurangkan pembebasan gas rumah hijau. Yang kedua, penjimatan penggunaan tenaga. Sumber tenaga elektrik yang utama adalah daripada pembakaran bahan api yang tidak boleh diperbaharui. Okay, selama ini memang kita gunakan iaitu bahan api fosil seperti petrol dan diesel untuk kenderaan, mesin dan banyak lagi jentera-jentera yang lain. Gunakan tenaga elektrik secara berhemat. So, apa yang kita boleh buat ialah gunakan secara berhemat, jangan membazir untuk kurangkan pembebasan bahan pencemar seperti gas karbon monoksida yang boleh menyebabkan hujan asid. Alright, so konsep 5R. Apa tu 5R? Banyak pula R. Dulu kita belajar 3R sahaja. So apakah 5R? Pembuangan bahan buangan dapat dikurangkan jika kita amalkan konsep 5R, iaitu first, rethink. Fikir semula, adakah barang ini kamu perlukan? Kalau tidak perlu, jangan beli banyak-banyak. Nanti bazir pula tidak tahu di mana mau taruh, nanti buang jadi sampah. Okay, second, repair. Kita baiki semula. Jika ada alat-alat yang lepas baiki masih boleh masih lagi boleh digunakan, kita repair. Okay. Reuse, guna semula. Okay, guna semula. Bahan-bahan yang boleh digunakan semula, guna semula. Reduce, kurangkan. Okey, kurangkan pembaziran, janganlah lakukan pembaziran. Dan yang kelima ialah recycle, kitar semula. Okey, kitar semula bahan-bahan, elemen yang boleh kitar semula. Ini 5R. Pengurusan sisa domestik dan toksik. Ini sisa domestik adalah sampah yang paling banyak dihasilkan dalam kehidupan harian kita.
So Jabatan Alam Sekitar telah diberikan kuasa untuk satu, menyelaraskan aktiviti pembuangan sisa buangan, menetapkan had maksimum pengeluaran sisa buangan, mengawal pelaksanaan semua jenis bahan buangan, kandungan dan jumlah serta kesan bahayanya. So kebanyakan sisa ini boleh digunakan untuk menjalankan upcycle bahan sisa untuk kurangkan sisa buangan ke tempat pelupusan sampah. So upcycle ini maksudnya kita collect, kita kumpul barang yang masih lagi boleh ditukarkan kepada produk yang lain. Contohnya cikgu nampak ada penciptaan bahan plastik. Plastik itu dileburkan dan digunakan untuk menghasilkan bata-bata yang boleh digunakan dalam pembinaan bangunan ataupun pembinaan jalan raya. Ataupun tempat permainan, taman permainan, peralatan dalam taman permainan. Itu semua adalah contoh-contoh bagi upcycle. Upcycle. Kawalan biologi. Kawalan biologi adalah cara mengawal populasi haiwan perosak dengan menggunakan musuh semula jadinya. Kita kawal perosak dengan menggunakan musuh semula jadi. Ini dapat kurangkan penggunaan racun serangga. Kurangkan penggunaan racun serangga yang boleh menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Penjimatan penggunaan air, cara dia adalah kita guna semula air terpakai ataupun air hujan untuk menyiram pokok dan mencuci kenderaan. Macam air mencuci beras, kita boleh siram pokok. Air hujan yang dikumpul boleh digunakan untuk cuci lantai, cuci kenderaan, cuci tandas ke. So itu semua adalah cara untuk penjimatan penggunaan air yang merupakan amalan menyumbang kepada kelestarian alam. So itu sejak untuk amalan. So next kita akan pergi kepada status security makanan di Malaysia. Security makanan ni apa maksudnya? Dia diterjemahkan sebagai satu jaminan makanan yang merujuk kepada jaminan ketersediaan makanan, jaminan capaian makanan dan penggunaan makanan. So disebabkan pembangunan yang pesat, maka populasi manusia pun meningkat, maka keperluan menyediakan makanan itu pun meningkat. Jadi kita perlu ada satu security makanan untuk memastikan makanan selalu cukup, bersih, sihat, berkhasiat untuk semua kita lah. Kita tengok Raja 10.10 komponen security makanan. Komponen security makanan ini ada 4 komponen penting dalam security makanan. So first kita tengok kesediaan makanan. Kesediaan makanan ini maksudnya keupayaan untuk dapatkan bekalan makanan yang cukup dengan kualiti yang baik dalam pasaran domestik maupun bekalan makanan yang diimport. Akses makanan mudah diperoleh untuk menampung keperluan diet yang bernutrisi. Penggunaan makanan, kemampuan untuk dapatkan nutrien yang mencukupi melalui pemakanan, air yang bersih serta cara pemprosesan penyediaan makanan. Kestabilan makanan, setiap individu mempunyai akses untuk mendapat makanan yang berkhasiat dan mencukupi pada setiap masa. So maksudnya make sure semua orang ada makanan yang cukup, yang bernutrisi, yang bersih untuk dimakan. So ini topik halal lah. Halal adalah elemen yang penting dalam menentukan status security makanan. So halal ini dia merangkumi semua perkara yang berhasil bermula daripada ladang hingga ke produk akhir dia, makanan itu. Makanan yang halal mestilah dihasilkan dalam persekitaran yang bersih, satu.
menggunakan kaedah yang menitik beratkan kebersihan dan ketertiban dalam proses pembuatannya. Okay, maksudnya daripada awal sampai akhir, sampai produk akhir yang dihasilkan, mestilah dihasilkan dalam keadaan yang bersih, cara yang betul. Panduan lain yang dilaksanakan bagi menentukan security makanan ialah Good Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) singkatan dia. So, kedua-dua panduan inilah menekankan proses pembuatan makanan yang berkualiti, yang bersih, sihat dan selamat. Seperti halal. Dasar padi dan juga beras negara ini kamu boleh rujuk lintasan sejarah. Typo. Lintasan sejarah di muka surat 217 di mana dasar security makanan actually telah bermula sebelum merdeka lagi. Dilaksanakan di Malaysia melalui dasar padi dan beras negara, tapi dia lebih menekankan kepada penghasilan beras sahajalah. Barangan makanan yang lain tu tidak diberikan penekanan sangat. Yang penting ada beras untuk makan. Kerajaan telah mengubah dasar jaminan bekalan makanan negara pada tahun 2008. Selepas berlakunya sekali krisis makanan dunia, kekurangan makanan. Jadi dasar itu telah digubal dan memberikan jaminan security makanan yang mencukupi bagi penduduk di Malaysia. Sekarang security makanan telah dijamin. Alright, itu saja untuk 10.3. Alright, so kita pergi tengok satu soalan objektif yang berkenaan dengan subtopik tersebut. Antara berikut, pernyataan manakah merupakan amalan melestarikan alam? 1. Menggunakan bahan api fosil untuk menjana elektrik. Kedua, menggunakan alat elektrik baharu setiap tahun untuk memastikan ia berfungsi dengan baik. Oh, ridiculous yang ini, pilihan ini. Mana ada orang beli alat elektrik baru setiap tahun. Yang ketiga, memastikan penghawa dingin beroperasi pada suhu 24 hingga 27 darjah Celsius. Yang keempat, menggunakan air hujan untuk mencuci lantai. So, jawapan yang paling tepat, ada volunteer mau cuba? D ke cikgu? D. Jawapan dia D. Nombor 3 dan 4. 3 dan 4 merupakan amalan melestarikan alam. Nombor 1 ini bukan sebab dia menggunakan bahan api fosil kan. Jika dia gunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar panel, mungkin dia adalah jawapan lah. Nombor 1, nombor 2 tidak mungkin. Right. So kita tengok praktis formatif 10.3. Ada 3 soalan yang 3 soalan lah. Nombor 1, senaraikan 4 komponen penting dalam security makanan. Dalam security makanan, apakah 4 komponen penting yang dinyatakan? Pertama, ketersediaan makanan. Kedua, akses makanan. 3, penggunaan makanan. Dan kestabilan makanan. So ingat keempat-empat ini. Nombor 2, pada pendapat anda, apakah tanggungjawab seorang pengusaha makanan dalam menjayakan security makanan? Dia perlu menyediakan makanan berkualiti yang mencukupi dan dapat menampung keperluan penduduk setempat khususnya. Makanan yang disediakan memenuhi keperluan nutrien dan mengikut panduan GMP dan HACCP yang ditetapkan. Soalan yang ketiga, andaikan anda seorang majikan.
Okey, watak kamu adalah majikan di sebuah pejabat swasta. Cadangkan 5 langkah penjimatan tenaga elektrik di pejabat kepada semua pekerja anda. Langkah-langkah dia, kamu boleh cadangkan tutupkan suis lampu sekiranya tidak digunakan. Guna peralatan cekap tenaga. Laraskan kecerahan skrin komputer mengikut kecerahan yang sesuai. Guna bateri cas semula bagi telefon tanpa wayar dan alat kawalan jauh berbanding menggunakan bateri biasa. Gunakan lampu LED berbanding lampu Kalimantan. Laraskan suhu penyaman udara kepada 23 hingga 25 darjah Celsius. Okay, 24 hingga 27 darjah Celsius pun boleh juga. So, mana-mana 5 langkah yang kamu boleh cadangkan. Okay, 10.4. Teknologi hijau. Teknologi hijau merupakan pembangunan dan aplikasi produk peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar serta alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. So, ini adalah definisi kepada teknologi hijau. Tujuan dia ada untuk memelihara alam sekitar, meminimumkan ataupun kurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Penggunaan teknologi hijau dalam melestarikan alam. Teknologi hijau menjadi portfolio Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang ditubuhkan pada 27 Mac 2004, di mana akan mengambil kira kesan jangka panjang dan jangka pendek sebarang aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Dasar Teknologi Hijau Negara 2009, sebarang produk, peralatan ataupun sistem yang memenuhi kriteria dikategorikan sebagai teknologi hijau. Jadi produk, peralatan, sistem yang boleh memenuhi kriteria teknologi hijau ini dikenali sebagai teknologi hijau. Kita tengok apa kriteria dia. Atau kriteria produk, peralatan atau sistem dikategorikan sebagai teknologi hijau. Jadi kriteria dia yang pertama, produk, peralatan ataupun sistem itu dapat meminimumkan degradasi alam sekitar. Dapat mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah ataupun sifar, langsung tidak menghasilkan gas rumah hijau. Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Kriteria keempat, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Yang kelima, menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. So, kelima-lima kriteria ini diambil kira jika sesuatu produk, peralatan ataupun sistem ingin dikategorikan sebagai teknologi hijau. Kita perlu fikirkan dulu, adakah dia memenuhi kelima-lima kriteria ini. So, Dasar Teknologi Hijau Negara, DTHN dalam singkatan, telah dilancarkan pada Julai 2009, di mana dasar ini menekankan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang mampan. Pembangunan mampan ini hendaklah memenuhi keperluan masyarakat kini tanpa mengabaikan keperluan generasi yang akan datang. So, ini maksudnya pembangunan mampan. Dan DTHN adalah berasaskan 4 tonggak utama, iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. So, semua mesti mencapai satu keseimbangan. Bangunan hijau salah satu sistem yang mencapai pembinaan bercirikan teknologi mesra semula jadi.
Malamat utama konsep ini adalah untuk menggunakan sumber semula jadi, tenaga, air, bahan dengan cekap. Tenaga solar, contohnya bangunan hijau. Panel solar menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik, contohnya untuk pencahayaan dalam bangunan. So jika ada kriteria ini, ada tenaga telah dihasilkan secara semula jadi. Air pula, sistem penadahan air hujan digunakan semasa menyiram pokok, mencuci tandas. Air flush dia adalah daripada tadahan air hujan. Bahan pembinaan. Bahan pembinaan seperti yang cikgu cakap tadi, boleh menggalakkan penggunaan bahan yang kitar semula. Kitar semula. So kita tengok contoh bangunan hijau. Ini contoh bangunan hijau, bangunan Perdana Putrajaya. Yang kedua ialah Pusat Kitar Semula Cyberjaya, di mana dinding bagi bangunan tersebut diperbuat daripada betul-betul plastik, betul-betul plastik. Tin kosong, plastik yang berisi barang-barang plastik. So populasi semakin meningkat apabila negara pesat membangun. Jadi kadar permintaan terhadap keperluan pun akan meningkat juga. Selaras dengan peningkatan populasi tua. Jadi pengurusan sumber semula jadi tidak terancang. Tidak terancang boleh mengancam kualiti hidup manusia. Pembalakan tidak terkawal, ini semua punca-punca dia. Penerokaan tanah secara berleluasa untuk menampung keperluan tempat tinggal. Pelepasan gas karbon dioksida ke atmosfera, mungkin kenderaan bertambah, pembangunan sisa pepejal dan sebagainya menyebabkan pencemaran bungkusan-bungkusan makanan. Jadi teknologi hijau mendorong masyarakat untuk mempraktikkan amalan melestarikan alam sekitar dan cara hidup yang lebih baik. Penyelia alam sekitar adalah orang yang menyelia kualiti dan kebersihan alam sekitar ikut peraturan yang sedia ada. Jadi ini antara amalan berkonsepkan teknologi hijau. Yang pertama, menghasilkan ekoenzim daripada sisa buah-buahan sebagai ejen pembersih. Yang kedua, mengitar semula sisa dapur dan sisa makanan untuk menghasilkan baja semula jadi ataupun penggalak pertumbuhan tanaman. So sisa-sisa makanan bukan semua, bukan tulang ataupun daging. Maksud di sini sisa-sisanya biasanya sisa yang daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan boleh digunakan dikitar semula untuk menjadi ekoenzim ataupun baja semula jadi. Ini adalah satu cara untuk membuat ekoenzim di rumah sendiri. Di mana cikgu nampak dia macam projek ini dia ada mirip sikit dengan projek kimia kamu. Jadi cikgu pun tengah fikir dulu sama ada cikgu mau jadikan ini sebagai PBL kamu ataupun tidak. So ini kamu boleh baca sendiri cara-cara untuk menghasilkan ekoenzim di rumah yang boleh digunakan untuk membersihkan lantai, tandas. Yang ketiga, amalan berkonsepkan teknologi hijau menghasilkan biogas daripada sisa pepejal organik. Menghasilkan tepung daripada kulit pisang untuk jadikan sebagai bahan pembuangan pembuatan bioplastik semula jadi. Pembuatan bioplastik. Menghasilkan baja folia daripada sisa dapur untuk digunakan pada daun sebagai penggalak pertumbuhan sayur-sayuran. So bidang sains sosial ada menggunakan kaedah saintifik untuk kaji macam mana untuk menyelesaikan masalah dan juga mengkaji cabaran-cabaran masalah dan juga cabaran alam sekitar. Alright, sorry, ini typo. Pendidikan alam
alam sekitar, alam sekitar telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ketiga, iaitu kita menekankan pendidikan alam sekitar dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini adalah bertujuan untuk membentuk satu generasi penduduk yang sedar dan mengambil berat terhadap keadaan alam sekitar serta masalah-masalah alam sekitar. Objektif pendidikan alam sekitar, objektif dia untuk meningkatkan kesedaran individu dan masyarakat tentang keadaan alam sekitar dan juga masalah yang dihadapi, memberikan pengetahuan kepada individu dan masyarakat tentang alam sekitar. Okay, serta peranan kita, tanggungjawab setiap individu untuk memeliharaan dan sebagainya alam sekitar. Yang ketiga, memperoleh kemahiran untuk menyelesaikan masalah alam sekitar. Okay, kemahiran kita untuk menukarkan sisa makanan kepada benda yang berguna. Upcycle. Kita upcycle barang tersebut. Mengambil berat tentang alam sekitar dan sanggup melindungi dan memajukan alam sekitar. So, itu semua adalah objektif pendidikan alam sekitar. Komunikasi dia merupakan satu cabang dalam bidang sains sosial di mana dia memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar melalui cara penggunaan media massa. Okay, risalah, majalah, poster dan filem. Dan menerapkan peranan individu. Okay, peranan individu dalam menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar. Pelbagai aktiviti dijalankan untuk menggalakkan orang ramai menjaga alam sekitar. So, sebagai contohnya, kempen menggalakkan penduduk untuk kurangkan penebangan pokok. Kempen kesedaran untuk pemeliharaan sumber air dan tanah. Aktiviti gotong royong secara besar-besaran sama ada di kawasan perumahan, di sekolah, taman rekreasi, pantai serta pertandingan kebersihan dan keceriaan taman di sekolah ataupun di halaman rumah. So, praktis formatif 10.4. Yang tadi itu semua tentang 10.4. Jadi 3 soalan yang ringkas di sini. Soalan pertama, nyatakan maksud teknologi hijau. Teknologi hijau bermaksud pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Soalan nombor 2. Apakah peranan individu dalam merealisasikan dasar teknologi hijau negara? Peranan individu dalam merealisasikan dasar teknologi hijau negara adalah menggunakan tenaga daripada sumber-sumber yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar. Tidak melakukan aktiviti yang meningkatkan pembebasan gas karbon dioksida seperti berkongsi kereta dan menggunakan kenderaan awam. Nombor 3, kempen larangan penggunaan penyeduk makanan minuman plastik merupakan satu inisiatif bagi pembangunan mampan. Okey, sebagai seorang pengusaha restoran, bincangkan watak kamu adalah sebagai peranan kamu sebagai pengusaha restoran. Bincangkan kesan pelaksanaan kempen ini. Okey, kempen ini dapat memelihara alam sekitar dengan meningkatkan kualiti air serta tanah apabila bahan plastik tidak dibuang ke dalam tanah dan air. Tindakan ini dapat mengelakkan berlakunya pencemaran air serta dapat menyelamatkan hidupan akuatik daripada termakan plastik. Dengan ketiadaan plastik, pembakaran plastik juga tidak berlaku, maka pencemaran udara tidak berlaku. Okay, penjelasan dia adalah overall untuk pencemaran air, pencemaran udara yang boleh disebabkan oleh plastik ini. So, itu saja untuk subtopik 10.4. Okey, tamat sudah sesi pembelajaran kita hari ini.